Sebelum saya menyebut Yang Berhormat Keningau, dan kita akan break nanti pukul 1. Silakan Yang Berhormat Keningau. 20 minit kerana Ketua Parti. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kerana memberikan saya peluang. Izinkan saya untuk mengucapkan syabas kepada syabas dan tahniah kepada Menteri Kewangan yang telah membentangkan bajet 2021 di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia. Tidak boleh dinafikan bahawa secara keseluruhannya bajet 2022 adalah bajet yang inklusif dan komprehensif yang mengambil kira kesejahteraan rakyat sejajar dengan konsep keluarga Malaysia dan bersempena dengan inisiatif-inisiatif untuk menjana dan memperangsangkan ekonomi yang merosot akibat COVID-19. Walau bagaimanapun, sikap dan pandangan pemimpin-pemimpin pusat terhadap Sabah dan Sarawak masih lagi mengikut cara yang lama. Oleh sebab itu, rakyat Sabah dan rakyat Sarawak juga merasa kecewa bila mana mendengar bahawa Sabah hanya diberi 5.2 bilion dan Sarawak 4.6 bilion untuk pembangunan, manakala Melaya pula mendapat 67.8 bilion, sedangkan Sabah Sarawak adalah dua wilayah besar yang perlu diberi tumpuan dalam pembangunan. Tuan Speaker, izinkan saya memberi pandangan mengenai bajet 2022 dari sudut Sabah dan Sarawak, yang boleh saya percaya membendung ketidakpuasan hati rakyat di mana sebahagian besar atau 60% mendesak Sabah Sarawak untuk keluar dari Malaysia. Saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Keluarga Malaysia akan mendengar keluhan rakyat Sabah dan Sarawak dan menyelamatkan Malaysia daripada perpisahan. Tuan Speaker, bajet 2022 amat mengecewakan kerana dilihat bertentangan dengan keperluan perlembagaan persekutuan. Ia juga bertentangan dengan matlamat dan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan keluarga kerajaan Malaysia yang masih lagi menganggap Sabah dan Sarawak sebagai anak tiri. Bertentangan juga dengan matlamat dasar wawasan kemakmuran bersama dan juga aspirasi dan ekspektasi rakyat Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi sama taraf di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Maka bajet ini perlu dikaji semula dan ditambah baik. Tuan Speaker, Malaysia dibentuk 58 tahun yang lalu dengan syarat Sabah Sarawak merdeka melalui Malaysia sebagai rakan kongsi dan bukan sebagai jajahan, dan mempunyai hak-hak istimewa di dalam perlembagaan. Namun hak-hak ini tidak pernah dihormati selama 58 tahun, terutama sekali hak-hak kewangan dalam artikel 112C, 112D dan jadual ke-10 Perlembagaan Malaysia. Fakta juga menunjukkan kerajaan pusat sengaja menjadikan kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak sentiasa bergantung kepada kerajaan pusat dari segi kewangan. Apakah motifnya? Sebagai wakil rakyat dan wakil parlimen, saya telah banyak kali memohon agar Sabah dilayan hak kewangannya, khususnya 40% hasil bersih yang diperolehi persekutuan dari Sabah. Namun keluhan ini tidak pernah didengar dan tidak dihormati. Saya juga tertanya-tanya kenapa? Sebagai makluman Tuan Speaker, berdasarkan hasil kasar yang dikutip oleh persekutuan dari Sabah yang dianggarkan di antara 60
hingga 100 bilion setahun. Kerajaan pusat seharusnya membayar Sabah di antara 20 hingga 36 bilion setahun. Tetapi selama 52 tahun, Sabah hanya menerima 26,7 juta sahaja, kecuali tahun 2020 di mana kerajaan Sabah Warisan Plus telah bersetuju menerima 53,4 juta, walaupun jumlah sebenarnya berbilion-bilion. Tuan Speaker, pada tahun 2022, pembayaran ini masih lagi kekal dalam angka 26,7 juta. Mungkinkah ini disebabkan menunggu review di bawah artikel 112D oleh Jawatan Kuasa Perundingan Bersama? Kalau ianya betul, saya haraplah kerajaan mengambil kira bahawa selama ini kerajaan telah gagal menjalankan kewajipan mengadakan financial review setiap 5 tahun. Dan kali ini saya haraplah kerajaan akan meletakkan dalam bajet 2022 satu angka daripada 40% yang dianggar akan dikembalikan berdasarkan jumlah yang diterima. Tuan Speaker, tidak juga begitu susah untuk mengira berapa yang sepatutnya dibayar. Misalnya boleh dikira daripada pungutan lembaga hasil dalam negeri, Kastam Diraja Malaysia di Sabah, kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain yang beroperasi di Sabah. Dan telah mengutip hasil setiap hari dan setiap bulan. Pembayaran hasil cukai petroleum oleh Petronas dan syarikat-syarikat minyak antarabangsa yang beroperasi di Sabah. Perlu diingatkan bahawa suatu ketika dahulu lembaga hasil dalam negeri pernah mengatakan bahawa kutipan cukai di Sabah pada waktu itu adalah 40 bilion. Ini cukai saja. Tuan Speaker, saya cadangkan dengan izin, why not put a provisional sum for the 40% to be returned to Sabah? The actual amount can be paid later. Saya juga tertanya-tanya selama ini di manakah sudah duit Sabah berbilion-bilion ringgit selama ini? Adakah ia telah disalahgunakan dengan tujuan yang lain atau digunakan untuk membangunkan hanya di negeri-negeri semenanjung? YB Keningau, Maka saya merayu sekali lagi bagi pihak Sabah dan khasnya pada rakyat Sabah supaya ini dipertimbangkan. Negeri Sabah dan Sarawak adalah dua negeri yang dikatakan the golden geese. Please look after these two golden geese, otherwise they may fly away. Tuan Speaker, saya faham keluarga Malaysia memerlukan pembayaran YB Keningau, YB Keningau. Boleh minta pencerahan sekejap saja? Nanti. Okey, terima kasih. Keningau. Saya faham keluarga Malaysia memerlukan pembiayaan dan perbelanjaan musim pandemik ini. Tetapi harus diingatkan juga kami di Sabah selama 58 tahun telah menanggung sengsara kerana dilayan seperti koloni, dieksploitasikan sebagai tanah jajahan, dipecah dan diperintah. Adakah selama ini Sabah atau rakyat Sabah atau pemimpin Sabah ini bodoh atau diperbodohkan? Sakit hati kami. Ya, sakit hati kami Tuan Speaker bila menyadari bahawa Sabah adalah negeri yang termiskin di Malaysia dan 8 daripada 10 daerah di Malaysia yang termiskin adalah di Sabah. Sedangkan Sabah adalah pengeluar minyak yang terbesar di Malaysia. 60% daripada pengeluaran minyak Malaysia adalah daripada Sabah. Dan juga Sabah adalah pengeluar minyak sawit yang nombor 3 terbesar di dunia. Maka itu Tuan Speaker,
alangkah baiknya YB. sekiranya YB. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang berhormat Menteri Keuangan kali ini dapat menunjukkan komitmen kepada perlembagaan mulai daripada bajet 2022. Yang berhormat, kita terpaksa berhenti rehat. Kita sambung selepas rehat, YB. Oh, Sekarang sudah pukul 1. okey. Kita berhenti, rehat. Kita sambung semula. Ada 9 minit 56 saat selepas daripada rehat. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Yang Berhormat, kita berhenti berehat dan disambung semula pada jam 2:30 petang. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita sambung perbahasan dengan saya menjemput Yang Berhormat Keningau. Ada 9 minit 56 saat lagi. Terima kasih Tuan Speaker. Seperti mana yang saya katakan tadi, alangkah baiknya jika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Keuangan dapat menunjukkan komitmen kepada perlembagaan mulai daripada bajet 2022 ini dan memasukkan kurang-kurangnya 2 bilion kepada Sabah dan Sarawak demi meredahkan kekecewaan dan juga ketidakpuasan hati di Sabah dan Sarawak. Be the first PM to do it. Be the first Minister of Finance to do it. This will be good. Dengan izin. Tuan Speaker, apakah erti dasar kemakmuran bersama jika asas atau formula pembahagian perbelanjaan pembangunan masih lagi mengikut cara yang lama, yaitu Malaya sentrik atau Kuala Lumpur sentrik, Semenanjung sentrik dan tidak seimbang. Sebagai contoh, di Semenanjung dikira sebagai 11 unit kerana ada 11 negeri, tapi di Sabah dan Sarawak hanya 1 unit. Maka itu bila peruntukan diberikan kepada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dikiranya unit 11 unit ini sebagai 1 unit. Sabah hanya 1 dikira sebagai 1. Dan begitu juga Sarawak. Sedangkan ketiga-tiga wilayah ini hampir sama saiznya. Sebagai contoh, di 11 negeri di Semenanjung ada State Economic Development Corporation, di Sabah juga ada 1. Dan dalam bajet yang kita lihat pada tahun ini, di Semenanjung dapat 82.64 juta, Sabah 4.6 juta sahaja dan Sarawak 1.7 juta. Begitu juga bila kita lihat kawasan parlimen saya yang lebih besar daripada 3 negeri digabung, yaitu Pulau Pinang, Melaka, Perlis. Dan kalau dibandingkan, Perlis mempunyai 3 MP, 15 DUN, Melaka 8 MP, 28 DUN, Penang 13 MP, 40 DUN. Digabungkan, ini kawasan mempunyai 22 MP, 83 DUN. Dibandingkan dengan kawasan Keningau hanya 1 MP 3 DUN. Sarawak alone dengan izin is almost the size of Semenanjung. Yet you treat Sarawak as 1 unit compared to Peninsula with having 11 units. This is totally unfair. You allocated 5.2 billion for Sabah and 4.6 billion for Sarawak development budget against
a total development budget of 77.6 billion, which means that a large portion, or 67.5 billion, or 87.4%, goes to Semenanjung. Yet you know very well that the GDP per capita for Sabah is way below the national average. The national average is 12,000 USD. In Sabah only 6,000 USD. So ini berarti kita perlu beri tempuan kepada wilayah Sabah dan Sarawak untuk memastikan dasar kemakmuran bersama ini mempunyai makna bagi mereka. Kerana kalau tidak, how do we expect Sabah dan Sarawak to catch up with Semenanjung and enjoy the kemakmuran bersama in this kind of budget treatment? Tuan Speaker, janganlah bagi kami cangkul untuk meratahkan bukit. Sebab inilah masalah di Sabah. Masalah kami sebesar bukit, sebesar gunung. Masalah bercampur-campur daripada isu keselamatan, pendatang tanpa izin, kemiskinan, dan kalau tidak underdevelopment. Satu misalan yang ketara sekali adalah isu banjir dan peruntukan tempatan banjir. Masalah banjir di Sabah tidak akan dapat diselesaikan dengan dana yang diberi bercubit-cubit atau sedikit-sedikit, seperti yang diperuntukkan untuk Roaring Plan 1 dalam RMK 12. Program tempatan banjir telah dihagikan 9.19 bilion untuk 98 projek, di mana Semenanjung mendapat 7.9 bilion untuk 69 projek, manakala Sabah mendapat 806 juta atau hanya 8.8% untuk 17 projek, dan Sarawak mendapat 408 juta atau 4.4% untuk 12 projek, yaitu Melaya mendapat 86.8%. Very similar treatment in the budget. Untuk selesaikan masalah banjir di Sabah, kami memerlukan tidak kurang daripada 5 bilion. Kerajaan harus meneliti pengagihan peruntukan untuk tempatan banjir dari kacamata penyelesaian holistik. Misalnya pembinaan baraj di Likas Kota Kinabalu memerlukan dana sebanyak lebih kurang 850 juta, dan pembinaannya boleh menyelesaikan masalah banjir yang diakibatkan oleh 3 sungai. Bagaimana pula pembinaan boleh dibuat sekiranya tiada peruntukan atau peruntukan diberi hanya 100 juta untuk menyelesaikan 850 juta. YB Keningau, boleh mencelah sedikit YB Keningau, Datuk Speaker? Sekejap lagi. Untuk tambah saja, 200 juta tidak diberikan oleh kerajaan pusat kepada flood mitigation measure seperti mana yang diumumkan oleh Datuk YB Keningau. Okey, terima kasih. Terima kasih penampang. Sebab baraj tersebut merupakan satu pembinaan yang amat besar. Kerajaan pusat hanya memberikan cangkul untuk kerja-kerja memotong dan meratakan bukit. Our problem is as big as a mountain. Yet, when we ask for a budgetary solution, an allocation, you choose to give us only a cangkul. Jadi, bagaimana kami dapat menyelesaikan masalah yang setinggi gunung? Tuan Speaker, saya memohon pada pemimpin pusat dan kekitangan pusat, please lah change your way of thinking. Do not ignore us. Please adopt a new mindset, a new development formula for Malaysia,
please drop the old mentality. Remember, Einstein said, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Sebab itu saya ingin mencadangkan supaya melihat Sabah dan Sarawak sebagai rakan, as partners. Layanlah kawasan Sabah dan Sarawak ini yang mempunyai di atas daerah itu adalah division atau residency sebagai equivalent to the state in Semenanjung. Adopt a more equitable development formula of, saya suggest 50 Semenanjung, 25 di Sarawak, 25% di Sabah. Begin by making Sabah a little bit happier by committing at least 2 billion annual commitment of the 40% net revenue for the next 5 years. Tuan Speaker, saya ingin meminta pertimbangan sekali lagi sebelum terlambat supaya keluhan kami ini didengar. YB daripada Sabah dan Sarawak sudah banyak kali menyuarakan, tetapi lebih lantang lagi suara-suara di luar sana yang meminta supaya keluhan kita didengar atau kita akan menghadapi masalah di masa yang akan datang. Jadi Tuan Speaker, YB masa dah mintalah supaya masa dah tamat, minta rumuskan YB. Kita mempunyai mindset yang baru, layanlah sebagai partner dan hormatilah hak-hak Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan. Jadi saya harap kerjaan ini be the first government to have a new mindset towards Sabah, be the first PM, be the first finance minister to look at Sabah dan Sarawak dalam kacamata yang lebih adil dan seksama. Dengan itu, Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Keningau.